belajar, betul? Ya, minggu yang ketiga ya. Dan 3 kali kita belajar. Dan mudah-mudahan tuan-tuan puan termasuklah saya cakap ni, sentiasa Allah mudahkan urusan kita untuk datang belajar. Kadang-kadang tuan-tuan puan hari lain tak ada haji pula. Hari Isnin ni macam-macam urusan kita. Allahu Akbar. Ini semua ujian Allah, ujian Allah. Kita kena sabar tuan-tuan, ujian Allah ya. Allah nak uji sejauh mana kita menggunakan akal fikiran, membagi-bagikan masa kita antara belajar dengan tidak. Ya. Jadi puan-puan tak sabarlah kita dengan segala ujian. Dan saya doakan mudah-mudahan kalau minggu ni ada pelajar yang tak datang, minggu depan majoriti pelajar semua boleh hadir insya-Allah. Okey teman-teman puan yang dirahmati Allah, selamat kembali semula ke kuliah kita pada minggu ini. Dan seperti mana yang Ustaz sebut tadi, hari ini Ustaz nak pergi kepada pusingan yang kedua. Cerita tentang apa? Mat asli. Ustaz panjang ni cerita mat asli ni Ustaz. Ya tuan-tuan, kita kena belajar macam ni lah dia. Dan tuan-tuan tak cukup hanya sekali saja dengar. Dan biasanya setiap hukum mat Ustaz akan ulang 2 kali. Mudah-mudahan yang kali pertama tu mungkin kita tak berapa faham, yang kali kedua tu kita faham dengan izin Allah, insya-Allah ya. Macam tadilah Ustaz mengajar hukum Idrama Aruna 2 kali Ustaz ulang. Alhamdulillah ada feedback, ada respon yang baik di kalangan pelajar. Dan mudah-mudahan apa yang saya gunakan teknik ini dapat membantu tuan-tuan dan puan. Kenapa Ustaz ulang 2 kali? Tuan-tuan dan puan kita kena sedar bahawa pada waktu ini umur kita bukan muda lagi macam tu. Umur kita dah 60, 50, 70 dan sebagainya. Jadi ni kita ni banyak ingat ke banyak lupa? Banyak ingat ke banyak lupa? Banyak lupa daripada ingat Ustaz. Allah. Kadang-kadang suami suruh beli itu beli ni pun kita lupa. Kadang-kadang nak masak garam lupa pula masuk dalam masakan kita. Allahu Akbar. Inilah kita manusia tuan-tuan ya. Jadi alhamdulillah, yang penting tuan-tuan hadir pada hari ini untuk meneruskan perjuangan kita memahami hukum tajwid Al-Quran, khususnya hukum mad yang kita sedang belajar pada waktu ini. Baik tuan-tuan puan, suka saya ingatkan, hari ini dah masuk 26 Jun tau. 26 Jun bersamaan dengan 7 Zulhijjah. 7 Zulhijjah 1444 Hijriah. Bermakna tinggal sehari 2 lagi ni kita nak menyambut hari raya Korban ataupun hari raya Aidil Adha ya, iaitu pada hari Khamis tau. Dan puan-puan tahu tak, pada hari Rabu 9 Zulhijjah kita semua amat digalakkan melakukan puasa sunat 9 Zulhijjah. Dan selepas itu nanti 10 Zulhijjah, 9 Zulhijjah petang tu masuk je waktu maghrib, sama-samalah kita bertakbir. Berapa lama nak takbir Ustaz? 4 hari. Start pada hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad boleh bertakbir. Kata perempuan sunat takbir. Ustaz, kat rumah tak ada siapa. Ustaz saya seorang. Ustaz macam mana? Tak apa, seorang-seorang lah bertakbir perempuan ya. Bertakbirlah. Dan hukumnya adalah sunat untuk kita sentiasa bertakbir memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perempuan, sama-samalah kita banyakkan bertakbir. Tak kisahlah di rumah ke di masjid, di surau dan sebagainya. Ambillah seruan ini sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kucing pun nak belajar perempuan ni, tak apalah, biarlah di situ. Insya-Allah kejap lagi keluar itu. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Apa khabar latihan Ustaz minggu sudah? Apa khabar latihan Ustaz minggu sudah? Baik tu maknanya buatlah tu. Alhamdulillah. Kalau senyap je macam tak buat je latihan Ustaz. Allahu Akbar. Tapi tak apa tuan-tuan puan ya, saya faham kadang tuan-tuan puan di rumah mungkin busy jaga cucu, jaga anak dan sebagainya kan. Busy tak sempat nak buat latihan, tak sempat nak pegang buku Ustaz pun Ustaz. Allahu Akbar. Nak buat macam mana tuan-tuan puan, redalah kita kan. Jadi insya-Allah tak apa, hari ini saya nak explain dulu berkenaan dengan mat asli. Lepas tu sesiapa yang dah buat latihan, tuan-tuan fikirkan dulu, semak dulu sendiri jawapan tuan-tuan puan, adakah menepati ciri-ciri mat asli yang saya nak. Terutamanya ketika mencari dalam surah At-Tin. Betul? Surah At-Tin. Tuan-tuan jumpa tak surah At-Tin tu? Surah At-Tin senang tuan-tuan. Anak cucu kita umur 4-5 tahun pun dah hafal dah surah tu. Wat-Tini waz-Zaitun kan? Tuan-tuan, insya-Allah sekejap lagi kalau ada masa kita baca surah ini. Itu sebab hari ini tuan-tuan bawa tak buku warna hijau. InsyaAllah kalau ada masa kita baca nanti dan sama-sama kita semak jawapan kita betul ke tidak pada jawapan mat asli kita ya. Okey, sebelum tu mari sama-sama kita mulakan kuliah dulu dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nadhari فيما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bulan ini, bulan Jun, kita hanya dapat 3 kali berkuliah. Tapi insya-Allah bulan depan saya tengok kalender, bulan Julai kita ada 5 kali kuliah kita ya. Sebab ada 5 minggu untuk hari Isnin. Ya, insya-Allah. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan dapatlah bersama-sama adakan kuliah ya. Baik, tuan-tuan, sebelum saya mulakan kelas kita ni, sedikit ucapan terima kasih daripada keluarga Asnaf yang kita bantu semalam ni tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan tak bersama dengan saya semalam di surau, tapi tuan-tuan tengok gambar Melantan di atas, seronok tak? Tengok gambar kita bantu orang susah, seronok tak? Seronok ya Allah Ustaz, seronok, syukurnya kita dapat bantu orang susah tuan-tuan. Dan berapa ramai keluarga Asnaf bila terima bantuan daripada saya itu ucap terima kasih. Terima kasih Ustaz kepada orang yang menyumbang. Allah. Mereka tak kenal tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan pun tak kenal mereka. Saya je yang kenal mereka tuan-tuan puan. Jadi mereka sampaikan salam terima kasih lah kepada tuan-tuan puan yang menyumbang, sama ada secara langsung ataupun tidak. Kadang-kadang tuan-tuan puan sumbang, saya senyap masukkan dalam akaun Batu Hasan kan, RM1, RM2, ada yang bagi RM1 pun ada, RM1, RM2, RM5 ada. Tuan-tuan puan saya reda, saya terima seadanya, dan duit itulah saya gunakan untuk nak bantu orang miskin di luar sana. Dan semalam setiap keluarga Asnaf dapat duit zakat, dapat pek makanan asas. Kemudian saya belanja pula sarapan pagi. Dengan mi goreng, dengan cakoi, saya order satu kedai tu. Padang dia orang makan. Allah seronoknya tuan-tuan puan. Mereka bawa anak-anak pula tu. Dan tuan-tuan puan tengok, rupa-rupanya 2 kemah yang saya tempah semalam, 2 kemah untuk usaha untuk Asnaf. Tak cukup, keluarga Asnaf ramai tuan-tuan. Saya jemput 100 keluarga. Cuba bayangkan kalau satu keluarga ada 5 orang anak, kalikan dengan 100 sudah jadi 500 orang. Jadi terpaksalah saya bawa anak-anak yang kecil ataupun anak-anak semua saya masukkan dalam surau. Surau pun tak cukup juga, masuk ke dewan. Jadi terlumpang ramailah semalam yang datang. Dan Alhamdulillah semalam juga saya agihkan sedikit duit raya lah pada anak-anak. Seronok tuan-tuan puan. Seorang dapat RM5. Alhamdulillah, syukurnya mereka seronok macam dapat RM500. RM5 je seorang Allah. Tapi ramai tuan-tuan puan. Sampai habis duit raya saya. Dan tuan-tuan puan semalam RM1,000 saya tukar duit RM5 tu nak bagi pada anak-anak. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan puan, terima kasih ya kerana membantu mereka. Dan mudah-mudahan Ustaz tak ada lagi program ke depan ni? Ada lagi program, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan bantulah secara istiqamah, walaupun RM1, walaupun RM2. Mungkin RM1, RM2 yang kita bantu itu asbab kepada kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tahu tuan-tuan, di hari akhirat nanti timbang amalan kita kurang sikit, tak cukup dah masuk syurga. Lalu Allah tengok satu hari ini kita ada sedekah, bagi duit derma kepada orang miskin, maka tuan-tuan mungkin dengan sebab itu kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya yakin tuan-tuan, tak ada jatuh miskin kepada kita kalau menderma, kalau bersedekah tuan-tuan ya. Malahan Allah akan tambahkan nikmat lagi kepada kita yang bersedekah, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang membantu. Mudah-mudahan akan datang kalau Ustaz ada buat program. Saya sentiasa buat program tuan-tuan. Saya kalau tak buat program, saya jadi bersalah. Dan saya merasakan tidak kena. Sebab apa, di hadapan saya ada orang miskin, ada orang susah, sedangkan kita tak mampu nak membantu Allah. Apa makna kita sebagai umat Nabi SAW? Dan untuk bulan depan, nampaknya bantuan susu kepada keluarga-keluarga Asnaf terpaksa kita stop. Dan saya tengah mencari dana sekarang ni. Sesiapa yang nak bantu keluarga Asnaf, kita nak bagi susu baby kepada anak-anak Asnaf yang kecil lah.
Ya, anak-anak yatim, anak asnaf, mereka ni minum susu formula. Dan tuan-tuan sedia maklum, susu formula sekarang ni dah naik harga. Dulu dapat belas-belas ringgit, sekarang dah 20 lebih, 30. Allahuakbar. Jadi mereka terus terang mereka tak mampu nak beli susu. Jadi biasanya setiap bulan kami bagi susu. Ada seorang hamba Allah ni bagi duit kat ustaz. Ustaz belikanlah susu. Tapi alkisahnya hamba Allah ini sakit, masuk ICU. Jadi puan-puan dia terpaksa stop. Wakil keluarganya bagi tahu pada ustaz, terpaksa stop bantuan. Jadi mulai bulan depan ustaz kena usaha sendirilah cari dana. Siapa nak bantulah tuan-tuan puan ya. Mudah-mudahan anak-anak kecil ya, mereka ni tak tahu apa puan dapatlah menikmati ataupun dapat minum susu formula. Paling tidak yang harga RM20, yang RM30 tu ya. Dan puan-puan susu formula ni pun macam-macam jenis juga ya. Terima kasih banyak-banyak. Apa-apa maklumat lanjut puan-puan nak bantu, bertanyalah dengan ustaz direct. Telefon ustaz secara personal ya, bila-bila masa, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak atas keprihatinan tuan-tuan dan puan-puan membantu orang yang susah. Alhamdulillah. Okey, berbalik kepada alam realiti kita ni. Sekarang ni kita sedang belajar hukum apa puan? Hukum mat. Yang kita mulakan dengan mat apa? Mat asli. Hukum mat ni panjang ke pendek ceritanya? Kenapa panjang? Kenapa panjang hukum mat cerita ni? Sebab mat tu ada banyak tuan. Alhamdulillah. Belajar dengan mana-mana ustaz yang lain pun. Tuan-tuan puan, ustaz-ustaz akan cover hukum mat bukan satu, tapi lebih daripada 10. Kalau dengan ustaz saya, dengan saya saja, tuan-tuan kena belajar sebanyak 14 jenis hukum mat. Dan ustaz banyak kali cover, no discount. Tuan-tuan puan, nak tak nak, suka tak suka, kena belajar 14 jenis hukum mat. Adakah tuan-tuan puan sanggup belajar? Sanggup, selagi ustaz ada kat depan, selagi kami sihat, maka kami akan belajar sehingga ke akhir hayat kami ustaz. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan puan, ingat tak minggu sudah kita dah masuk cerita hukum mat. Namanya mat yang pertama ni mat apa? Tapi saya perlukan 2 kali. Saya perlukan 2 kali kelas kita untuk menghabiskan cerita mat asli. Jadi siapa yang dah dengar cerita Ustaz Mat Asli minggu sudah, alhamdulillah. Siapa yang tak hadir minggu sudah, yang tak sempat dengar, tolong dengar balik, buka dalam channel YouTube yang Ustaz dah hantar dalam grup WhatsApp ya. Puan-puan dengar boleh-boleh apa yang Ustaz cerita tentang Mat Asli. Jadi tuan-tuan, cuba tengok muka surat 43 buku tajuk Ustaz. Okey, yang ni Ustaz tak payah tulis apa-apa sebab semuanya Ustaz dah bagi pada minggu sudah. Cuma Ustaz nak kita refresh balik. Kita ingat balik apa yang Ustaz dah ajar pada minggu sudah. Baik, mat yang pertama sudah tentu namanya mat asli. Sebut. Mat asli. Nama lain? Mat tabi'i. Mat tabi'i. Pandai. Maknanya kalau ada orang sebut di luar sana mat tabi'i, maka itu adalah mat asli. Mat asli. Mat asli itu adalah mat tabi'i. Sama je tuan-tuan. Tapi kan nama yang glamour pada dia mat asli. Ya, nama yang glamour pada dia mat asli. Okey dah tuan-tuan puan, macam biasalah, setiap hukum mat mesti ada terjemahan yang tersendiri. Untuk hukum mat asli kata ulama, mat itu maknanya apa? Panjang. Asli itu maknanya apa? Yang asal. Manakala kalau disebut mat tabi'i, tabi'i itu semula jadi. Alhamdulillah, pandai. Ustaz keluar ke dalam periksa macam tu soalannya? Tak keluar sebab senang sangat. Senang sangat nak jawab soalan tu. Jadi soalan macam tu Ustaz tak keluarkan. Baik, tuan-tuan puan, step yang kedua, tuan-tuan kena faham. Setiap hukum mat, tak kira lah mat apa yang kita nak belajar, ulama pesan mesti ada huruf mat yang tersendiri. Ya, dan puan-puan kena faham, hukum mat semua ada 14 kan? Ada kalanya hukum mat itu mempunyai huruf mat yang sama. Tapi ada kalanya mereka mempunyai huruf mat yang berbeza. Tapi kan pada peringkat awal yang saya cerita hukum mat ni, huruf mat semua ada berapa tuan-tuan? Jadi tuan-tuan hanya boleh pilih 3 daripada apa yang kita sebut saja tadi. Maknanya di sini kesimpulannya, ada hukum mat yang mengambil 3 huruf sebagai huruf mat, alif waw ya. Contohnya mat asli yang kita sedang bicarakan waktu ini. Tetapi akan datang kalau tuan-tuan belajar mat-mat yang lain, ada hukum mat yang hanya mengambil 1 huruf je sebagai huruf matnya. Contohnya paling senang, kalau tuan-tuan belajar mat iwad. Mat iwad huruf matnya 1 aja. Lagi Ustaz, ada juga hukum mat yang mengambil 2 huruf sahaja sebagai huruf matnya. InsyaAllah akan datang kalau belajar hukum mat lin, dia hanya mengambil 2 huruf sahaja sebagai huruf matnya. Begitulah seterusnya. Jadi sebagai umat Nabi, tuan-tuan kena belajar habis hukum mat ke kena belajar sikit je hukum mat? Kena belajar habis.
Dan tuan-tuan janji kat ustaz, mudah-mudahan tuan-tuan dapat belajar hafiz, dapat berlaku mat dengan ustaz ya, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Jadi kembali kepada mat asli tadi, huruf mat asli ada berapa? Ada 3 apa dia? Alif, waw, ya. Dan ingat, huruf mat asli ni dia ada 2 saiz. Ada saiz besar, ada saiz kecil. Betul? Tapi kan tuan, yang paling mustahak sungguh dalam mat asli ni apa tahu? Cara nak kenal dia ataupun disebut dalam bahasa yang detailnya kaedah nak mengenal ataupun formula nak mengenal mat asli. Ingat lagi tak minggu sudah kita cerita? Ingat lagi ke tidak? Kalau ingat, tengoklah buku tajuk ustaz tu. Cuba khabar kat saya, ada berapa kaedah nak mengenal mat asli? Ada 3 kaedah. Bagus, 3 tu dah betul. Silakan sebut yang pertama. Macam sayu-sayu jawapan tuan-tuan. Macam nak dengar dengan tidak je. Jangan dengar balik-balik. Kaedah yang pertama ikut ustaz, alif mati sebelumnya berbaris satu di atas. Dah salin belum minggu sudah? Ustaz tulis kat whiteboard. Sudah. Okey, jadi kita ustaz tak payah tulis lagi dah. Tuan-tuan puan, ataupun dalam buku pun ada tu ha. Sekali lagi diulang. Alif mati sebelumnya berbaris satu di atas. Sekejap ustaz nak tanya. Huruf alif tu nampak mati ke tidak? Tak nampak, tapi hakikatnya dia adalah alif mati. Alif yang mati. Dan setiap huruf alif yang mati itu walaupun tak nampak mati maka dikenali sebagai huruf mat. Okey. Lulus step yang pertama. Step yang kedua ataupun kaedah yang kedua. Ikut. Waw mati sebelumnya berbaris satu di depan. Ingat sampai bila-bila waw mati sebelumnya berbaris satu di depan. Okey. Dan jangan lupa huruf waw ni ada berapa saiz? Ada 2 saiz, besar dan kecil. Alhamdulillah. Step yang ketiga, ya mati sebelumnya berbaris satu di bawah. Bagus. Itu ikut ustaz. Cuba tuan-tuan puan-puan baca sendiri tanpa ikut ustaz. 1, 2 mula. Alif mati sebelumnya berbaris satu. Betul. Nombor 2. Lagi 1, nombor 3. Baik, itu 3 step nak mengenal mat asli. Tapi jangan lupa, step yang berikutnya jangan lupa dia boleh berlaku ketika wasal dan wakaf. Sudah ada dalam otak ustaz ya. Dan untuk mat asli berapa harakat yang dibenarkan? 2 harakat aja. Apa makna 2 harakat? 2 kiraan. Macam mana nak kira? Jarilah. Ataupun 2 harakat tu diumpamakan macam 2 second. 2 saat lah tuan-tuan perempuan ni. Bukan 2 minit. Janganlah membenung tuan-tuan ya. 2 harakat 2 second saja. Allahu Akbar. Tak, benda-benda macam tu kena explain. Kena bagi tahu supaya para jemaah tidak keliru dengan apa makna 2 harakat. Allahu Akbar. Tuan-tuan perempuan, pada minggu sudah cuba tengok nota dekat whiteboard minggu sudah. Puan-puan mesti ada nota ustaz minggu sudah kan? Mula-mula sekali ustaz cerita apa tahu tentang mat asli ni. Ustaz tunjukkan contoh mat asli yang menggunakan huruf mat bersaiz besar. Lepas tu satu lagi contoh yang bersaiz kecil. Betul? Contoh huruf mat yang menggunakan huruf mat yang bersaiz besar macam mana? Contoh minggu sudah apa? Qala. Bersebut? Minggu sudah ingat tak? Okey, situasi yang pertama, situasi 1. Okey, ustaz kata kat sini adalah huruf mat alif waw ya besar. Sini alif waw ya kecil. Okey. Ustaz tunjukkan. Kalau huruf mat alif besar contohnya perkataan gini. Okey, kita ulang balik ya. Okey, tengok ni. Supaya tuan-tuan lebih faham. Perasan tak dekat sini? Dekat tempat yang ustaz garis tadi adalah mat asli yang menggunakan huruf matnya alif waw ya besar. Betul? Apa lagi? Baca lagi ke? Qala, sebut. Qala. Yaqulu. Qila. Yang pada sebut qaku itu namanya mat asli. Kalau anak cucu tanya, kenapa namanya mat asli kat situ? Jawablah cukup syarat. Ingat jawapan ustaz minggu sudah, cukup syarat. Okey, apa syarat yang membolehkan tempat yang saya gariskan ini adalah mat asli? Senang aja. Kalau orang tanya apa syaratnya, kembali kepada formula.
kaedah nak kenal mat asli tadi. Okey, tengok depan. Kalau Ustaz kata qala, qa ni mat asli, apa yang menyebabkan qa itu mat asli? Jawab. Ya, alif mati sebelumnya baris satu di atas. Jadi yang puluh kenapa qa mat asli? Sebelumnya baris satu di depan. Pandai. Tidak. Kenapa qa mat asli? Alhamdulillah. Layak boleh ngajar. Boleh mengajar di rumah dah tuan tu salah mengajar macam ustaz ni. Tuan-tuan perempuan ngajarlah anak cucu di rumah. Allahu akbar. Takkanlah sikit macam ni tak boleh cerita pada anak cucu. Bukannya orang lain, anak cucu kita tuan-tuan perempuan ni ya. Dan saya doakan mudah-mudahan tuan-tuan diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengajar keluarga kita di rumah insya-Allah. Jadi berbalik kepada contoh yang ustaz bagi ni. Tuan-tuan nampak ke tidak? Huruf mat yang digunakan bersaiz besar. Tapi kena ingat ni, ada juga huruf mat yang digunakan saiz ni kecil. Ayat di kadang mata kita tak berapa nampak. Jadi tuan-tuan, ada contoh Ustaz bagi dulu sudah. Untuk alif kecil apa contohnya? Oh, tu dalam surah mana tu? Dalam surah mana tu? Maliki tu. Al-Fatihah lah tuan-tuan. Maliki yaumiddin kan? Maliki. Macam ni kan? Betul? Tuan-tuan jangan lupa. Ini adalah mat asli. Cuba sebut Maliki. Maliki. Ini alif kecil, nampak hurufnya? Kecil aja. Lagi kalau waw kecil? Yal-Huda. Ya. Saya ingat tadi tak nak tulis, tapi paksa tulis jugalah. Pasal apa nak tunjukkan balik pada tuan-tuan perempuan bahawa di sini adalah mat asli yang mana menggunakan huruf waw kecil. Bukan waw besar tau, waw kecil. Ini kebetulan ada waw besar kebetulan. Tapi kalau orang tanya huruf matnya waw kecil. Cuba baca yaluna. Kalau yang kecil yuhi. Agak-agaknya ada tak contoh lain lagi? Ada tak contoh lain selain pada contoh yang saya bagi ni? Adalah dengan syarat rajin baca Quran. Kalau tuan-tuan tak rajin baca Quran, jawab ini je lah contoh yang ada. Sebenarnya dalam Quran tu banyak contoh lain lagi ya. Tapi kena rajin lah. Okey, ulang suara. Yuhyi. Sebut. Yuhyi. Maka di sini jelas huruf matnya adalah yang kecil. Jadi yang jadi masalahnya mati kita tuan-tuan. Maklumlah kita ni dah berumur tuan-tuan. Dulu nampak cerah, sekarang ni nak kena pakai spek mata pula kena power 300-400. Power Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan puan, tak apalah kita redha apa yang berlaku pada kita dan muncullah tuan-tuan ni sempat lagi belajar. Tuan-tuan puan, kalau hari ni Allah tak pilih tuan-tuan datang belajar, tak tahulah sekarang ni tuan-tuan berada di mana. Wallahu a'lam. Jadi syukur alhamdulillah, doa pada Allah mudah-mudahan sentiasa Allah pilih setiap hari Senin datang belajar. Kalau anda kata tak belajar dengan saya pun belajarlah dengan ustaz lain, ya. Jadi kita belajar Quran. Jadi tuan-tuan, contoh yang ustaz bagi ni jelas tak nampak pada kita bahawa pada peringkat permulaan situasi yang pertama, mat asli ni menggunakan alif waw ya besar dan alif waw ya kecil. Jelas tak? Jelas kat situ, alhamdulillah. Kemudian situasi yang kedua barulah ustaz tunjukkan. Situasi yang kedua ni, barulah saya tunjukkan mat asli ni ada yang berlaku ketika wakaf dan ada yang berlaku ketika wasal. Tapi kan, yang banyak sekali dalam Quran, mat asli itu berlaku ketika wasal ke wakaf? Wasal yang paling banyak. Dan tuan-tuan tahu dah apa makna wasal dengan wakaf? Apa makna wasal? Sambung pandai. Bila sambung kita buat apa? Ya, terus. Bila sambung maknanya tak putus nafas. Taklah putus nafas kita sambung, tak putus nafas. Tapi kalau wakaf maknanya kita berhenti. Bila berhenti apa yang berlaku? Putus dia nafas. Kalau tuan-tuan tahan, ustaz saya berhenti, ustaz saya tahan di nafas. Itu bukan berhenti, itu bukan wakaf, itu namanya saktah. Nanti belajar dengan ustaz pada semester depan ya. Lanjut tahap yang ketiga. Jadi tak boleh tuan-tuan perempuan. Ustaz bagi tahu ni supaya puan-puan faham. Wakaf tu maknanya berhenti. Manakala wasal itu adalah bacaan yang kita sambung. Okey, baik. Tuan-tuan, contoh untuk mat asli ketika wasal banyak. Tengok dalam buku tajuk ustaz. Tengok dalam buku tajuk saya sebelah kiri. Cuba baca kitabi. Sebut kitabi. Mana mat asli di situ? Pada ta. Dan sedar tak masa baca kita tadi kita tak berhenti. Kita berhenti pada bi, betul? Kitabi. Sekali lagi. Maka ta tadi adalah mat asli yang berlaku ketika wasal.
Kemudian yaquluna. Sebut. Ada berapa mat asli? 2. Mana? Mu dengan du yang berlaku ketika wasal. Apa makna wasal? Sambung. Bila sambung kita tak berhenti kat dia ataupun kita tidak memutuskan nafas pada dia. Alhamdulillah. Kemudian fihi. Sebut. Fihi. Juga mat asli yang berlaku ketika wasal pada fi tadi. Tuan-tuan puan, setakat ni nampak tak yang tu? Alhamdulillah. Saya sentiasa berdoa pada Allah lepas sembahyang, ya Allah, berilah hidayah, cerahkanlah hati, ya, berilah kekuatan kepada semua para pelajarku, ya Allah, agar mereka memahami apa yang diajar. Amin. Itu doa ustaz. Doa pelajar pula macam mana? Saya harap tuan-tuan doa juga macam ustaz doa tadi, ya. Insya-Allah mudah-mudahan. Bukan aku puan, tak ada siapa boleh bantu kita pada waktu ini melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan datang ke ustaz, kalau Allah kata tak faham, tak bagi faham, tak fahamlah kita. Jadi tuan-tuan kena bergantung harap sepenuhnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam masa sama datang ke ustaz, dengar kuliah. Okey, seterusnya tengok sebelah kanan. Kali ini saya tunjuk contoh mat asli yang terkadang berlaku ketika wakaf. Dan tuan-tuan kena ingat, kenapa kita mewakafkan bacaan? Sebab ada tanda wakaf. Ataupun pada waktu itu nafas dah habis, oksigen dah habis tuan-tuan. Jadi tak nak kita berhenti, betul? Jadi tengok contoh dekat buku tajuk ustaz. Kali ini contoh yang saya bagi ni adalah wakaf yang berlaku atas sebab ada tanda wakaf pada kalimah tersebut. Contohnya wadduha. Mana mat asli? Ha, sebutlah ha mat asli. Ustaz tak tanya apa huruf matnya. Dengar betul-betul soalan ustaz. Jadi wadduha mana bunyi mat asli? Ha. Dan kalau orang tanya huruf matnya apa? Alif kecil, bukan ya. Alif kecil ke tuan ya, bukan huruf ya ya. Okey, kemudian ta'tadu. Huruf matnya apa tu? Bunyi hukum mat asli mana? Ta'tadu du. Huruf matnya waw. Kemudian an amri. Manakah bunyi mat asli? Ri. Huruf matnya apa dia lagi? Dan perempuan, tahu tak kenapa kita berhenti kat situ? Ada tanda wakaf yang tuan-tuan belum belajar lagi dengan ustaz. Bila nak belajar dengan ustaz? Sabarlah tuan-tuan, semester depan panjang umur kita belajarlah insya-Allah. Ya. Okey tuan-tuan, jadi kat sini ustaz tak tulis sebab saya yakin tuan-tuan boleh memahami mat asli yang berlaku ketika wasal dan mat asli yang berlaku ketika wakaf. Contohnya ada dalam buku tadi ustaz ya. Dan tuan-tuan sedarlah bahawa dalam Quran lagi banyak yang berlaku tu ketika wasal. Banyak berlaku ketika wasal. Dan tuan-tuan setakat penjelasan ini faham ke tidak apa dia mat asli? Kalau faham, tuan-tuan cuba khabar kat ustaz. Apa nama mat asli yang kita belajar ni? Mat asli apa? Mat asli apa namanya? Lupa dah tu. Mat asli mutlak. Kan mat asli ada dua jenis. Satu mutlak, satu harfi, betul? Yang kita tengah belajar sekarang ni adalah mat asli mutlak. Sebut ustaz, saya ni lemah sikit bab ingat-ingat mutlak ni ustaz. Saya nak sebut mat asli aja boleh ke? Boleh. Cuma detailnya para ulama sebut mat asli mutlak, iaitu mat asli yang kita jumpa dalam bentuk perkataan. Dan apa contoh dalam dekat buku tajuk ustaz dengan dekat whiteboard ni semua dalam bentuk perkataan. Perkataan tu apa? Kalimah. Kalimah tu apa? Ya, kalimah tu perkataan, perkataan tu kalimah. Sama je tuan-tuan. Ada yang mana-mana. Kata ulama, perkataan atau kalimah tu merujuk kepada gabungan beberapa huruf. Gabungan beberapa huruf. Nampak tak perkataan kalau dekat whiteboard ni? Qala, ada berapa huruf? 3 huruf digabungkan jadi satu kalimah. Yes. Kalimah tu maknanya gabungan beberapa huruf. Jangan risau soalan ni tak keluar. Soalan tak keluar dalam exam. Ustaz tak tanya apa makna kalimah, apa makna perkataan, tak ada. Tapi tuan-tuan jangan tak tahu apa dia mat asli. Okey. Ustaz janji hari ini saya nak habiskan cerita mat asli. Ada satu lagi tajuk yang tuan-tuan kena faham. Okey, tajuk yang saya nak tunjuk di sini adalah perkara yang menyebabkan tidak berlakunya mat asli. Itu dia. Perkara yang menyebabkan tidak berlaku mat asli. Maknanya mat asli ni dia ada pantang larang. Kalau tuan-tuan nampak macam ni dekat Quran, maka ni bukan mat asli. Ni namanya mat belum belajar.
Mat belum belajar lagi. Jadi tuan-tuan, kan hukum mat tu banyak. Jadi kita mungkin keliru. Mana satu mat asli, mana satu mat arif, mana satu mat iwat dan sebagainya. Maka di sini saya senaraikan perkara yang menyebabkan tidak berlakunya mat asli. Okay, tuan-tuan, ada beberapa perkara di sini. Yang pertama, selepas huruf mat, ni tak ada nota, ni tak ada dalam dekat buku tuan-tuan kena salin. Selepas huruf mat, terdapat satu huruf, terdapat satu huruf lain yang dimatikan atas sebab wakaf. Cuba ikut Ustaz. Selepas huruf mat, terdapat satu huruf lain yang dimatikan atas sebab wakaf. Selepas huruf mat terlupa pula, ketinggalan ni perkataan mat. Selepas huruf mat terdapat satu huruf lain yang dimatikan atas sebab wakaf. Ini banyak berlaku dalam Quran. Dan keadaan ini berlaku dalam surah At-Tin yang tuan-tuan duk cari sekarang ni. Dan kalau tuan-tuan fahamkan apa statement Ustaz ni, mungkin adil jawapan yang salah di kalangan tuan-tuan perempuan. Tapi tak apa. Tengok contohnya. Faham tak ayat Ustaz ni? Contohnya lah. Contohnya saya ambil contoh surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Perkataan ni kat ujung ni ada tanda bulat kecil, ada tanda bulatan berias, minta maaf tuan-tuan. Jaga, tengok ni, ini nama ni satu kalimah. Kalau tuan-tuan baca begini, ikut Ar-Rahimi. Maka hi tadi layak jadi mat asli. Tapi masalahnya kita baca Ar-Rahimi ke? Kita baca macam mana? Yes, tuan-tuan wakafkan kan bacaan, sebab kat sini ada tanda wakaf. Bulatan berias ni tanda wakaf. Jadi tuan-tuan nampak tak? Tuh, cuba fahamkan ya Ustaz. Selepas huruf mat terdapat satu huruf lain yang dimatikan atas sebab wakaf. Lepas huruf mat ni huruf apa ni? Ya, ni huruf apa? Ya, huruf mat tuan. Lepas huruf ya huruf apa? Huruf mim. Huruf mim tu bila kita wakaf jadi mati kan? Itu maknanya kita baca Ar-Rahim. Maka kalau macam ni tuan-tuan, tak layak jadi mat asli. Ni namanya mat belum belajar lagi. belum belajar lagi tuan-tuan. Ataupun akan datang, namanya mat arif disukun. Mat arif disukun. Macam ni. Jadi Ustaz bagi tahu lah namanya mat arif disukun. Ustaz bagilah contoh untuk surah At-Tin macam mana? Okey, dengar. Surah At-Tin. Wat-tini waz-zaitun. Saya ambil perkataan waz-zaitun. Okey? Az-zaitun. Tuan-tuan perasan tak? Di hujung ayat ni ada tanda bulat berhias. Macam ni kan? Wat-tini waz-zaitun. Jadi kat sini, cuba tuan-tuan kaitkan dengan ayat Ustaz ni. Tengok ni. Lepas huruf mat waw kan? Lepas huruf mat ada huruf apa ni? Ada satu huruf lain yang dimatikan atas sebab wakaf. Jadi bila kita baca ayat ni, wat-tini waz-zaitun, maknanya huruf nun ni sudah jadi mati. Layak ke jadi mat asli? Inilah namanya mat ini. Jadi tengok balik jawapan tuan-tuan perempuan. Sebelum hantar kat Ustaz, sebelum Ustaz berbangkah, baik tuan-tuan semua balik, betulkan balik jawapan. Jadi siapa yang ambil kalimah Az-Zaitun, salah. Ini bukan mat asli. Ini namanya mat arif disukun. Tak apalah, kita belajar tuan-tuan ya. Kadang-kadang belajar yang salah pula ingatkan kita kepada apa yang dikatakan mat asli dalam Quran. Okey. Kemudian waqurisi sinin. Okey, saya tulis kat sini ya. Sinin.
hujung ni ada bulatan bias, betul? Okey, kat sini memang betul ada mat asli. Tapi mat aslinya kat C saja. Kalau tuan-tuan gariskan pada ni, minta maaf, salah. Dan ada pelajar yang buat begini. Maka tuan-tuan, yang betulnya kat sini je. Ini betul, mat asli. Ini mat asli. Tapi kalau yang ni, bukan. Ini mat alif, mat alif disukun. Saya tulis sini ya, mat alif disukun. Sebab apa? Dikaitkan dengan statement Ustaz ni, selepas huruf mat terdapat satu huruf lain yang dimatikan atas sebab wakaf. Jadi, itu sebab tuan-tuan tak boleh belajar satu mat aja. Ustaz, saya malas nak belajar mat lain. Ustaz, saya nak belajar mat asli aja. Tak boleh tuan-tuan. Sebab mat-mat lain pun ada dalam Quran. Jadi tuan-tuan, insya-Allah saya doakan tuan-tuan ada kekuatan untuk belajar mat-mat yang lain juga. Jadi, berhati-hati dengan surah At-Tin. Di hujung ayat jangan ambil. Kalau tuan-tuan ambil, confirm salah. Jadi tengok balik jawapan. Kalau tuan-tuan rasa confident nak hantar ke Ustaz, hantarlah kejap lagi. Tapi kalau Ustaz bagi saya tempoh 7 hari 7 malam lagi Ustaz, saya nak baiki jawapan kami, silakan bawa balik rumah. Jangan hantar dulu kat Ustaz. Boleh? Perempuan kita fleksibel, ya. Kita bukan belajar kat you. Kalau perempuan tak hantar hari ni, Ustaz tak marah pun. Hantarlah minggu depan. Tak ada minggu depan, bulan depan. Tak ada bulan depan, tahun depan pun tak apa perempuan. Allahu Akbar. Sabar. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, inilah ceritanya statement yang pertama. Dia ada 5 statement. Tuan-tuan, ini baru statement pertama. Setakat ni faham tak ayat Ustaz? Sekali lagi kita ulang. Ikut Ustaz. Selepas huruf mat, terdapat satu huruf lain yang dimatikan atas sebab wakaf. Jadi kalau itu yang berlaku dalam mana-mana ayat Quran, sekali lagi kita baca Quran, tuan-tuan puan, surah lazim, tuan-tuan, maka ni bukan mat asli tapi lebih kepada mat ada disukun. Mat yang kita belum belajar lagi. Nanti kita belajar akan datang, ya. Tapi sekarang ni saya nak puan-puan tumpukan mat asli dulu. Okey. Puan-puan, statement yang pertama ni faham ke tidak? Faham ya? Okey, kita tengok apakah statement yang kedua. Baik, statement yang kedua. Sebelum huruf mat, ni dia. Sebelum huruf mat, alif terdapat baris 2 di atas. Ini banyak dalam Quran ni. Cuba ikut Ustaz. Sebelum huruf mat alif, terdapat baris 2 di atas. Ini banyak contoh tuan-tuan. Contohnya perkataan jami'an, contohlah. Basiran, hakiman, contohlah. Contoh saja. Kariman. Okey, tuan-tuan, perhatikan tempat yang saya gariskan di sini. Mat asli tak boleh guna baris 2. Ingat, kalau jumpa baris 2, automatik dia tak layak jadi mat asli. Dia akan jadi mat yang tuan-tuan belum belajar lagi dengan ustaz, ya. Contohnya begini, banyak tak kita jumpa dalam Quran? Cuba ikut. Jami'an, basiran, hakiman, kariman. Jadi yang kat ujung-ujung ni kan ada baris 2 tu kan? Ini semua apa yang tuan-tuan baca tadi tak ada mat apa-apa tau. Sebab pendek. Tapi selalunya kat ujung ni ada kata wakaf, kita berhenti. Bila berhenti bacaan ni begini tuan. Ikut. Jami'an, basirah, hakimah, karimah. Jadi kalimah tempat yang Ustaz gariskan ni dia ada hukum mat, tapi bukan mat asli sebab dia guna baris 2. Itu mat apa Ustaz? Jawapannya man'iwan. Mat apa tuan? Kesian tuan-tuan dengar banyak hukum mat. Tuan-tuan perempuan nak macam mana? Dah hukum mat memang banyak. Bila kita sebab tuan-tuan kena belajar sikit-sikit, jangan belajar banyak-banyak. Nanti pening kita.
Jadi tuan-tuan, ini semua tempat yang saya gariskan ni namanya mad aiwat. Sebut Mad aiwat. yes. Untuk maklumat lanjut, belajarlah dengan ustaz. Bila masanya nanti kita belajar mad aiwat, kita akan tahu apa sebenarnya mad aiwat dalam Quran. Tapi kesimpulan di sini, saya nak ingatkan, kalau ada penggunaan baris dua macam ni, maka automatik dia tak layak jadi mad asli. Ingat tahu, mad asli tak guna baris dua. Okey, mungkin sekejap lagi kita baca Quran, mungkin ada jumpa baris dua, wallahu a'lam. Kalau ada, maka automatik dia bukan mad asli. Okey, ini statement yang kedua. Statement yang ketiga. Ni dia. Sebelum huruf mad, okey. Statement yang ketiga. Sebelum huruf mad, waw atau ya kecil terdapat ha dhamir. Ni dia. Tuan-tuan, cuba ikut ustaz. Sebelum huruf mad, waw kecil atau ya kecil terdapat ha dhamir. Tahu tak? Bentuk yang tulis kat luar, kat ujung tu namanya ha dhamir. Ha dhamir tu apa? Hasibul. Hasibul tu apa? Hasibul maksudnya ha besar ataupun ha dhamir. Ha yang keluar ikut bawah kerongkong. Ni, bawah kerongkong kita ni ada huruf yang keluar namanya ha dhamir. Dalam bahasa kita hasibul yang senang cerita ataupun senang ustaz disebut ha besar. Ha besar pun boleh juga. Yang tuan-tuan nampak melengkung bulat melengkung ke bawah, itu namanya ha pedas ataupun ha kecil lah. Ataupun disebut sebagai ha pedas biasanya. Ya. Jadi tuan-tuan puan, ini namanya ha dhamir, nama khusus dalam bahasa Arab lah. Ya. Jadi tuan-tuan puan, yang macam ni pun banyak juga dalam Quran. Contohnya perkataan apa tahu? Ni. Tuan-tuan, tengok statement ustaz tadi. Sebelum huruf mad, waw kecil atau ya kecil. Ni sebelum huruf mad. Ni nampak huruf mad ni. Ya kecil, waw kecil kan? Ada tak huruf ha dhamir tadi? Hasibul yang macam kepala zirafah dengan yang bulat tu kan? Itu tuan-tuan secara otomatik bahawa di sini dia tidak akan jadi hukum mad asli. Sebab mad asli dia tak boleh gunakan kaedah begini. Ini juga namanya mat belum belajar. Mat belum belajar tu tuan banyak mat tak belajar lagi kita ni. Allahu akbar. Jadi saya kena cerita macam ni supaya tuan tidak confuse ketika mencari apa yang dikatakan mat asli. Habis tu ustaz ni mat apa? Ustaz cuba sebut tulis kat situ. Namanya maksilah. Maksilah qasirah. Ustaz, kami dah semakin pening ni. Dah banyak, dah 2, 4, 5 dah hukum umat Ustaz sebut ni. Tapi tak apa, sabar tuan-tuan. Kita akan belajar semua tu maksilah semua belajar. Tapi tunggulah, ikut turn dalam buku tajuk Ustaz ya. Jadi sekarang ni, saya nak bagi tahu ni, saat lagi kalau baca Quran, jumpa situasi macam ni, maka tak boleh sebut sebagai mat asli. Dia lebih kepada mat maksilah. Okey, setakat ni dah berapa statement? Dia ada 5 semua statementnya. Okey, statement yang keempat. Ya. Statement yang keempat. Ni dia. Sebelum huruf mad. Statement yang keempat, sebelum huruf mad alif waw ya terdapat huruf hamzah. Anjir. Sebelum huruf mad alif waw ya terdapat huruf hamzah. Ini pun kadang berlaku dalam Quran. Contohnya lah perkataan apa? Ali. Ataupun
tengok contoh yang Ustaz bagi ni dulu. Saya akan gariskan kalimah ini. Ini. Sama tak dengan statement yang Ustaz bagi ni? Cuba tengok. Sebelum huruf mad alif wawiyah terdapat huruf hamzah. Hamzah macam ni tuan-tuan ni. Sama dengan hamzah yang seorang ataupun hamzah yang bertengkek di bawahnya, di atasnya ada alif. Jadi contohnya begini tuan. Cuba baca. Raufun. Imana. Atina. Ini pun sama juga dah. Huruf hukum mad yang kita belum belajar. Tapi kalau dengar tadi Ustaz baca 2 harakat kan? 2 harakat macam mak asli. Ya, tapi kena ingat mak lain juga menggunakan 2 harakat, bukan mak asli aja yang guna. Jadi Ustaz dah bagi tahu ni, ini namanya mad. Tak apalah mak senyap bukunya. Tak apa. Ustaz bagi tahu, namanya mad badal. Mak badal pula. Allahu akbar. Tak apalah, sabarlah kita tuan-tuan. Kalau Ustaz pun sabar mengajar, Ustaz nak anak murid saya, pelajar-pelajar saya juga sabarlah belajar. Ya, sama-sama lah kita sabar. Dan nama mad yang ulama sebut adalah mad badal. Mad apa puan? Badal. Satu hari ini kita belajar ya, insya-Allah. Dan statement yang terakhir, last sekali. Statement yang terakhir kata ulama, ni dia kata di atas huruf mad. Okey. Di atas huruf mad, ya. Terdapat tanda mad. Tanda mad. Ni dia. Biasa tak kita jumpa dalam Quran. Di atas huruf mad terdapat tanda mad. Tanda pemanjang tu macam cacing tu. Biasa jumpa tak? Biasa jumpa kan? Tuan-tuan, untuk waktu ini tuan-tuan jangan kabur dia mad asli. Dia adalah mad lain yang tuan-tuan belum belajar dengan ustaz. Contoh paling senang, perkataan apa tahu? Ini. Perkataan ni selalu kita jumpa kan? Ulaika, sebut. Ulaika. Nampak tak tengah-tengah ni? Laika tu ada huruf mad alif, di atasnya tanda pemanjang. Maka tuan-tuan jangan kabur dia mad asli. Ataupun contoh yang lain, as-samai. Ni. Ya. Tuan-tuan, as-samai. Sebut. As-samai. Nampak huruf mad alif besar tu kan? Di atasnya tanda pemanjang. Maka automatik dia tak layak jadi mad asli. Biasanya bacaannya lebih pada 2 harakat. Ya. Ustaz, mad apa yang saya tulis tu? Ini namanya mad wajib muttasil. Namanya mad apa tuan? Wajib muttasil. Okey, siapa yang tulisan ni lawa tu tulis mana-mana. Boleh tuan-tuan tunjuk pada kawan di sebelah. Kadang-kadang tulisan kita ni tak berapa lawa. Dan dulu ada kisahnya tuan-tuan. Ada anak murid dia tunjuk buku dia kat saya. Ustaz, saya tak tulis, saya tak tahu apa yang saya tulis. Kalau puan tak tahu apa yang puan tulis, saya lagi tak tahu. Jadi pelajar tak tahu apa yang dia tulis. Allahu akbar. Saya kata, sabarlah tuan-tuan. Cuba tengok buku kawan sebelah yang tulisannya lawa, mungkin kita boleh copy. Allahu akbar. Ya. Jadi tuan-tuan, buat masa ni cukup. Saya tunjukkan 5 statement ini supaya sekali lagi bila kita baca Quran, tuan-tuan tidak keliru dengan mad asli yang sebenar. Jadi kalau nampak ciri-ciri macam ni, maka automatik dia bukan mad asli. Mungkin lebih kepada mad-mad yang saya sebutkan di sini. Maybe mad arif, maybe mad aiwat, maybe mad silah, maybe mad badal ataupun mad wajib muttasil. Dan banyak lagi lah hukum mad yang sebenarnya yang kita kena tahu. Dan tuan-tuan kena belajar selo-selo dengan ustaz supaya tuan-tuan dapat memahami satu persatu, insya-Allah. Okey, setakat ni ada soalan tak nak tanya? Ya, puan. Tak nampak ya? Bawah sekali statement ni ke? As-samai. As-samai. Okey, tuan-tuan puan, bila nampak begini, saya harap tuan-tuan semakin sedar bahawa dalam Quran
Bukan semata-mata mak asli yang ada saja, tapi banyak juga mak-mak yang lain, ya. Dan saya harap tuan-tuan jadikan panduan ini sebagai penentu kepada berlakunya mak asli ataupun tidak dalam bacaan kita, ya. Okey, baik. Tuan-tuan puan, ada soalan nak tanya tak? Okey, kalau nak tahu tuan-tuan puan faham ke tidak apa yang Ustaz ajar, ni kita tengok latihan yang tuan-tuan buat. Betul ke salah ataupun betul ke tidak jawapannya. Jadi tak apa, latihan tu jangan hantar dulu. Sebab sekejap lagi lepas kita baca surah Ad-Duha, saya nak kita sama-sama baca surah At-Tin. Lepas baca Ad-Duha, baca At-Tin. Hari ini kita nak mulakan bacaan Quran kita dengan membaca surah Ad-Duha. Puan hari ini baca surah lazim kan? Surah Ad-Duha dulu. Kenapa tak baca surah At-Tin dulu? Puan, dalam Quran ni surah Ad-Duha dulu ditulis, baru surah At-Tin. Maka kita kena baca surah Ad-Duha dulu, baru kita baca surah At-Tin. Okey tuan-tuan, buka buku jilid ke-10, buku warna hijau. Yang mana di muka surat belakang tu ada surah Ad-Duha. Okey, tuan-tuan dan puan, mari ikut Ustaz baca surah Ad-Duha dan mari kita cari man asli yang berlaku dalam surah ini. Lepas tu baru kita baca surah At-Tin, ya. Okey. Baik tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak salin, salin. Tak nak salin pun tak apa, tuan-tuan tandakan, gariskan pada kalimah yang berkenaan. Muka surat mana ni? Muka surat berapa pula? 184. Buku warna hijau, ya, jilid 10. 184. Tak nampak tu hang tepi tu. Tapi sudah tentu surah ini berada pada juzuk yang terakhir, juzuk 30. Surah Ad-Duha. Dan saya yakin majoriti kita dah hafal surah ni, insya-Allah, mudah-mudahan, ya. Okey, ready? Tuan-tuan, walaupun dah hafal, sebagai umat Nabi SAW, wajib pada kita memahami tentang hukum tajwid yang ada di dalam surah ini. Okey, fokuskan kepada bacaan kita dan fokuskan untuk mad asli dalam surah ini. Ready? Sudah bersedia semua? Okey, ready. Kongsi dulu kawan sebelah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Wad-duha. Bukankah mad asli? Dekat mana? Ha. Dan kalimah ini layak kita letakkan dekat sini tau. Layak kita letakkan dekat sini. Wad-duha, wad-duha. Ni. Wad-duha yang mana mad asli yang berlaku ketika wakaf. Betul tak? Ni, tengok ni, mad asli yang berlaku ketika wakaf. Ulang sekali lagi. Wad-duha. Maka harakatnya berapa tuan? 2. Jangan terlajak tau. Saya pernah dengar tuan-tuan, saya tak payah sebutlah di masjid mana, ada tok imam, dia terlajak harakat. Dia mungkin ikut lagu tuan-tuan. Wad-duha wal-laili idza saja. Panjangnya ja tu. Tuan-tuan, kalau hukum bacaan begitu makruh tuan-tuan. Memang sah bacaannya tapi hukumnya makruh. Jadi tuan-tuan jangan ikut lagu. Lagu tu ikut tajwid. Bukannya kita duk ikut lagu. Oh, sok ustaz lagu sedap ustaz. Bukan kira sedap tuan-tuan. Kira betul tak betul hukum tajwid. Itu yang paling mustahak. Jadi ingat, wad-duha tadi 2 harakat. Wad-duha ikut itu mad asli yang berlaku ketika waqaf. Wal-laili idza saja. Perasan tak ada mad asli? Ada. Yang pertama di mana? Idza. Yang kedua di mana? Saja. Apa beza idza dengan saja? Idza itu adalah mad asli berlaku ketika wasal. Idza. Satu tulis balik ni. Idza ni mad asli tu berlaku ketika wasal. Manakala saja tadi, saja adalah mad asli yang berlaku ketika waqaf. Kan senang tu. Maknanya, tuan-tuan kena faham tahu istilah wasal dengan waqaf ni. Dan istilah ni akan kita gunakan sampai ke akhir ayat kita. Dan biasanya
Kalau ustaz-ustaz mengajar tajwid, mesti dia akan gunakan istilah wasal wakaf, wasal wakaf. Jadi yang menentukan wasal wakaf tu siapa? Kita yang nak baca ayat tu tadi. Okey, sekali lagi diulang. Wal-laili idza saja. Berapa mat asli? Dua. Satu idza, yang kedua saja. Teruskan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berapa mat asli? Tiga. Sebut dia yang pertama. Ma. Itu adalah mat asli yang berlaku ketika wasal. Lagi? Wama juga mat asli yang berlaku ketika wasal. Lagi? Qala itu mat asli yang berlaku ketika waqaf. Pandai. Alhamdulillah. Nampak tak? Bila kita buat partikel macam ni, baru kita jelas. Oh, baru saya faham Ustaz. Mat asli yang berlaku ketika wasal dengan wakaf. Kalau wasal tu sambung bacaan, kita tak berhenti. Kalau wakaf kita berhenti bacaan kita. One more. Ayat yang ketiga tadi ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sambung ayat yang keempat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Ada berapa mat asli? Satu. Tengok betul-betul. Okey, yang pertama, cuba tuan-tuan tengok walal akhiratu. Sebut. Adakah itu mat asli? Bukan. Kalau bukan, tuan-tuan nak kaitkan dengan statement yang keberapa di whiteboard tu? Statement yang keberapa? Jawapannya tuan-tuan boleh kaitkan dengan statement yang keempat Ustaz di sini. Sebelum huruf mat terdapat huruf hamzah. Nampak huruf hamzah tu? Jadi walal a ni tuan-tuan, kata ulama tu sebab dekat bawah tu nombornya bukan nombor 16. Dia kalau 16 baru mat asli. Kat bawah tu nombor berapa? 22. Kalau 22 ni bukan mat asli. Kalau tuan-tuan rujuk dia punya talian hayat tu, itu merujuk kepada mat B. Mat B tu mat apa? Mat badal. Alhamdulillah, muncul ada nombor Ustaz. Barulah kami tahu tu namanya mat badal. Jadi bukan mat asli tuan ya. Jadi ini lebih kepada mat badal. Begitu juga kalau tuan-tuan jumpa minal ula. Sebut minal ula. Yang mana mat badal? Tetapi la itu adalah mat asli. Faham? La itu mat asli pasal cukup syarat. Tetapi kena ingat, la itu mat asli yang berlaku ketika wasal pula. Wakaf. Bukankah tuan-tuan berhenti kat situ tadi? Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya, dalam ayat yang keempat ada 3 hukum mat, tapi malangnya 2 daripadanya adalah mat badal. Di hujung sekali baru dinamakan sebagai mat asli. One more. Walal akhiratu khairun laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Agaknya ada tak mak asli? Ada. Mana? Yu'tika. Pandai alhamdulillah. Perempuan, tolong jangan hafal nombor tau. Perempuan kalau hafal nombor, Quran ni memanglah ada nombor, tapi Quran lain tak ada nombor tau. Jadi perempuan, tapi memang betul. Yu'tika memang mat asli. Bagus. Adalah mat asli yang berlaku ketika wasal. Lagi? Fatarda. Sebut. Nampak tak ba tu? Kata ulama, dalam hal ini walaupun ada tanda pemanjang, tetapi oleh kerana kita wakaf, maka automatik dia tak jadilah mat yang gunakan tanda pemanjang itu. Maka ulama pesan dia akan kembali kepada mat asli. Maknanya tadi statement yang tak akhir ustaz ni,
Di atas huruf mat terdapat tanda mat pemanjang ni hanya boleh digunakan ketika wasal. Ketika wasal sahaja. Jadi tuan-tuan kena tambah statement ni. Ni. Statement Ustaz yang kelima ni tadi, Ustaz kata apa? Di atas huruf mat terdapat tanda mat kan? Lepas tu kita tambah sikit, hanya digunakan ketika wasal saja. Maknanya dia tanda pemanjang ni hanya laku ketika sambung aja. Kalau berhenti macam tu, dia boleh jadi mat asli. Ya? Jadi tuan-tuan, sekali lagi kita baca ayat yang ke-5 tadi. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Bagus. Jadi kesimpulannya ada berapa mana asli? Ada dua. Yu'tika dengan fatarda. Pandai. Sambung ayat yang ke-6 sebelah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nampak tak mak asli kat situ? Nampak? Okey. Ada berapa agak-agaknya? Dua. Okey. Puan-puan nampak tak? Yati mau yati ti. Nampak ti? Confirm tu mat asli. Yang berlaku ketika wasal. Dua harakat lah kat situ. Bagaimana dengan fa'a? Fa'a agak-agak mat apa? Puan-puan, kalau puan-puan confuse, Ustaz, saya tak tahulah mat apa. Saya dah kata mat asli macam bukan. Tuan-tuan tengok statement Ustaz yang 5 tadi tu. Cuba kaitkan. Statement yang keberapa kita boleh kaitkan tu? 4. Yang keempat. Bagus. Ustaz kata apa? Sebelum huruf mat ada huruf hamzah. Betul? Maknanya dekat sini sebelum huruf mat alif tu kan ada hamzah. Maka layaknya mat apa? Iya, betul lah puan mat badal tu. Lagipun di buku nombor 22. Nombor 22 tu mat badal dah tu. Allahu akbar ya. Okey, seterusnya mat asli. Pandai. Bagus juga ada nombor ni Ustaz, membantu kami dalam mendengar hukum mat. Ya puan-puan. Tapi sebaik-baik belajar tu kena berguru. Puan-puan jangan belajar dengan nombor ataupun dengan kad yang talian hayat tu sahaja tak boleh. Tuan-tuan kena ada cikgu. One more. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Sambung ayat yang ke-7. Wa wajadaka dekat dha tadi kita baca lebih 2 harakat. Bila lebih 2 harakat, lagipun di atas huruf mat ada tanda pemanjangan. Automatik bukan mat asli. Habis tu mat apa Ustaz? Mat apa? Mat belum belajar jawapan selamat. Alhamdulillah. Pandai tuan-tuan menjawab. Ya Ustaz, mat belum belajar. Ustaz yang ajar kami jawapan begitu. Ya tuan-tuan, mat belum belajar. Ambil cerita. Ya? Kalau kita kata mat tak tahu, puan-puan satu hari nanti kita belajar juga ya. Jadi kita katakan mat belum belajar lah senang cerita. Ya, mat belum belajar. Dan tuan-tuan perasan tak? 6 harakat saya bawakan di situ. Tengok. Wa wajadaka dhallan fahada. Baca. Wa wajadaka dhallan fahada. Iya. Kemudian puan-puan perasan tak? Fahada tu layak jadi mat asli. Fahada itu adalah mat asli yang berlaku ketika wakaf. Ya, pandai. Sekali lagi kita ulang ya, tapi kena ingat dha tadi wajib baca 6 harakat. Sebab ini adalah mat lazim kalimi musaqqal yang tuan-tuan akan belajar satu hari nanti dengan ustaz. Mat lazim kalimi musaqqal. Sambung. Ayat yang ke-8. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Tengok saya kira berapa A tu? A tu berapa harakat tengok ya. Wa wajadaka 'ailan
Perasan tak tu Ustaz baca lebih 2 harakat? Bila lebih 2 automatik dia bukan mat asli. Lagipun step ni kalimah ini boleh dikaitkan dengan statement yang kelima Ustaz. Betul tak? Statement yang kelima Ustaz kata apa? Di atas huruf mat ada tanda pemanjang, ada tanda mat. Macam ni, inilah yang kita katakan tadi. Maka ini bukan mat asli tapi lebih kepada mat belum belajar lagi, ya. Kemudian ada satu mat asli di hujung. Fa'aghna. Sebut fa'aghna. Anna itu layaklah sebagai mat asli, ya. Tetapi kena khabar mat asli yang berlaku ketika wakaf sebab berada di hujung ayatnya, ya. Okey, sambung. Fa'ammal yatima fala taqhar. Sekali lagi. Fa'ammal yatima fala taqhar. Agak-agak ada tema asli. Ada berapa? Saya nampak 2. Sama lah kita nampak 2. Yang pertama kat mana? Yatim. Yang kedua mana? Fala. Pandai. Sambung ayat yang berikutnya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Ingat, kita tidak membaca wa amma. Sebaliknya kita baca wa ammas. Betul? Yang puan-puan kenapa kena baca wa ammas? Sebab di situ ada hukum yang kita dah belajar dulu. Siapa ingat apakah hukum wa ammas? Mas. Apa dia? Alif lam betul? Alif lam Syamsiah. Yang tak jawab tu alif lam senyap ataupun alif lam tengah berfikir. Ustaz tengah berfikir alif lam apa agaknya. Puan-puan, bukannya banyak alif lam yang Ustaz ajar dulu, ada 2 jenis saja, betul? Pertama qamariyah, kedua Syamsiah. Pilih mana yang berkenan? Syamsiah. Alhamdulillah. Terima kasih. Puan-puan nampak tak sabdu pada sin tu kan? Maka layaklah disebut alif lam syamsiah ataupun idgham syamsi yang kita dah belajar dulu, ya. Jadi puan-puan kena ingat tahu, wa amma, kita tak baca wa amma, kita baca wa ammas. Maka automatik wa ammas tidak ada mat asli padanya. Kadang-kadang pelajar keliru. Dia pandang jumpa huruf mat. Nampak je huruf mat, saya pulus semua mat asli. Ustaz tak boleh perbuat. Puan-puan tengok boleh-boleh bacaan kita tadi. Adakah kita baca wa amma ke wa ammas? Wa ammas. Maka tak layak jadi mat asli. Tetapi jangan lupa fala tanhar. Sebut layak jadi mat asli pada fala. Nampak itu tuan? Fala tu mat asli. Okey, sekali lagi ulang. Habis tu Ustaz sah tadi berapa harakat? Itu 4-5 harakat. Lebih kepada mad wajib muttasil, mad yang tuan-tuan belum belajar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Sambung. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ada tak mat asli? Ayat ni ada. Kat mana? Wa amma pandai. Maka tamatlah sudah 11 ayat dalam surah Al-Duha. Rupa-rupanya banyak mat asli tak? Banyak. Untung tuan-tuan dapat baca surah Al-Duha. Dan untunglah kepada kita yang mengenal mat asli dalam surah tadi. Dan puan-puan yakin tahu, nanti di alam barzah, di hari akhirat, ayat yang kita baca ni akan jadi peneman kepada kita di alam barzah nanti. Nanti dia khabar kat kita, akulah yang kamu baca semasa hidup di dunia. Maka tuan-tuan inilah peneman kepada kita, insya-Allah. Tapi dengan syarat apa yang kita baca itu kita kena kenal betul-betul hukum tajwidnya, ya. Baik, mari ikut ustaz sekali lagi baca surah yang sama. Kali ini saya nak bacakan terjemahan ayat. Bapa nak tahu tak, bila kita baca surah lazim ni, saya nak sangat kita bertadabbur. Tadabbur tu melihat dia punya makna, pengajaran sikit-sikit tu kita ambil pengajaran, ya tuan-tuan. Ustaz bukan nak ajar tafsir, tidak. Saya nak bagi tahu apa makna bagi setiap ayat yang kita baca, ya. Okey, sekali lagi diulang. Bismillahirrahmanirrahim.
demi cahaya pagi yang mulai bergerak. Puan-puan tahu tak, ada satu solat sunat namanya solat sunat duha. Elok kalau kita amalkan tiap hari tuan-tuan, supaya Allah mempermudahkan segala urusan kita pada hari tersebut. Dan satu lagi, supaya Allah murahkan rezeki kita. Yang puan-puan tahu tak, solat sunat duha paling sikit berapa rakaat? Dua, paling banyak boleh buat sembahyang mana pun. Tapi biasanya kita buat 2 rakaat ni puan-puan, Allah tak sampai pun 5 minit ya. Dan puan-puan, bila kita istiqamah solat sunat duha, insya-Allah Allah mudahkan urusan kita. Puan-puan yakinlah segala apa yang berlaku semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wal laili idza saja, demi malam kata Allah apabila gelap dan sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu yakni Allah sama sekali tidak akan meninggalkanmu. Apa tahu tak, mu tu merujuk kepada siapa? Kepada Nabi kita lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sedia maklum, Rasulullah merupakan insan yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan ketika baginda berdakwah, diuji dengan kematian, ya, ahli keluarga baginda, macam-macam lah ujian baginda tuan-tuan dan puan. Jadi dalam hal ini surah ini diturunkan untuk bagi semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kata Allah, Tuhanmu yakni Allah sama sekali tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan membencimu. Jadi tuan-tuan dan puan, marilah kita amalkan surah ini. Ustaz, bila sesuai surah ni baca? Surah ni masa bila-bila pun boleh baca tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan nak terbaik waktunya adalah solat subuh. Setiap subuh tu kita baca surah ni. Tuan-tuan baca subuh rakaat pertama, surah yang kedua bacalah dengan surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Tapi ustaz, surah ni saya tak hafal macam mana? Saya hafal qul Allah je ustaz. Tak apa, lupa bacalah surah qul Allah ataupun surah Al-Ikhlas. Boleh juga, tak ada masalah. Tidak wajib ya. Tapi ulama galakkan kalau dapat baca surah ni pada waktu subuh itu yang terbaik ya. Sambung. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu kata Allah lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Ambil pengajaran kepada diri kita tuan-tuan. Hebat macam mana, glamour macam mana pun, kaya macam mana kita pun kat dunia ni tuan-tuan, semuanya bersifat sementara. Yang kekal abadi mana? Akhirat nanti. Jadi kita kena kejar dunia ke kejar akhirat? Kejar akhirat. Dan puan-puan, carilah amal soleh ataupun lakukanlah seberapa banyak amal sebagai bekalan kita nak berhadapan dengan akhirat. Sambung. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Tuhanmu yakni Allah akan memberikan kepadamu sesuatu. Sesuatu ini merujuk kepada kejayaan sehingga engkau berpuas hati. Puan-puan sedar bahawa akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai kejayaan dalam dakwah baginda ya. Dan akhirnya hari ini kita lahir je kita satu ketika dulu sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambung ayat yang ke-6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia, yakni Allah, mendapati engkau tu siapa? Nabi kita, yatim piatu, kemudian dia melindungimu. Jadi tuan-tuan puan, Nabi amat suka kalau kita jaga ataupun ambil perhatian dengan anak yatim. Dan Nabi pernah sebut dalam satu hadis, orang yang jaga anak yatim nanti dalam syurga dia akan duduk berjiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Itu sebab puan-puan, ustaz tak ada anak yatim kat taman tu. Ni macam mana ustaz? Kita carilah. Puan-puan cari, ataupun mungkin ada saudara-saudara kita yang anak yatim. Puan-puan, kalau jumpa anak yatim, macam semalam kan saya jumpa anak yatim, kita usap ni. Sunat kita mengusap dia punya ubun-ubun ataupun kepalanya puan-puan. Tidak pegang kepada dia dan puan-puan doakan untuk dia supaya dia berjaya. Itu sunat kita lakukan kalau jumpa anak yatim tahu. Jangan kita sekadar bagi duit saja tak pegang. Macam semalam saya bagi duit tu, saya usap kepalanya, kamu belajar elok-elok ya, jadi orang yang berguna. Bagi nasihat pada dia insya-Allah ya. Okey, kemudian puan-puan,
sebagaimana kita sedia maklum, Nabi SAW merupakan seorang anak yatim piatu daripada kecil lagi, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala yang melindungi Nabi SAW. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan mendapati engkau, Nabi kita, berkeadaan sesat, lalu dia memberikan petunjuk. Petunjuk ni merujuk kepada hidayah. Dan tuan-tuan dan puan, hari ini sebenarnya kita juga diuji oleh Allah dengan hidayah. Puan-puan, Ustaz, penat saya ajak suami, penat saya ajak anak cucu belajar, Ustaz. Degil mereka tak nak belajar, Ustaz, macam mana? Ini menunjukkan hidayah itu milik Allah. Dan kita ni jangan putus asa mengajak mereka melakukan kebaikan. Dan puan-puan, berdoalah, ya Allah, bukakanlah hati suami, isteriku, ya Allah, anak cucuku, ya Allah, agar mereka dapat belajar sebagaimana aku belajar, ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah, satukanlah kami, ya Allah, sekeluarga dalam syurga-Mu nanti, ya Allah. Dan jauhkanlah kami semua daripada azab api neraka. Amin. Mudah-mudahan, insya-Allah. Sambung lagi tuan-puan. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dia, yakni Allah, mendapati engkau, Nabi kita, seorang yang miskin, lalu menjadikan engkau orang yang kaya. Itulah dia terjadi pada kita, puan-puan. Asalnya kita ni tak ada apa, tuan-tuan puan-puan. Hari ini Allah uji dengan kekayaan. Kadang-kadang kita jadi sombong. Puan-puan tak tengok orang susah sebelah kita. Ustaz, sebelah saya semua orang kaya, Ustaz, tak ada orang susah. Maka puan-puan pergi carilah orang miskin. Tanya dengan imam, tanya dengan AJK surau, AJK masjid. Ada tak orang miskin dalam karya kita? InsyaAllah ada, tuan-tuan, ya. Kalau kita bertanya khabar lah. Jadi kita jangan jadi orang yang sombong. Sebab apa? Segala kekayaan yang Allah bagi pada kita semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila-bila masa kalau Allah nak jadikan kita miskin, boleh tak? Boleh sekali mata je, tuan-tuan. Itu sebab orang-orang kaya jangan sombong, ya. Sesiapa yang diuji dengan kekayaan jangan sombong, jangan bongkak, jangan langsung tak nak pergi ke masjid, jangan langsung tak nak bertanya khabar dengan orang miskin, ya. Fa ammal yatima fala taqhar. Kerana itu kata Allah terhadap anak yatim, janganlah engkau bersikap kasar. Nampak tak? Jadi tuan-tuan puan, kalau jumpa anak yatim, tak kira lah kita kenal, kita tak kenal dan sebagainya, maka kita kena berbuat baik kepada mereka. Bantulah bertanya khabar setidak-tidaknya kepada apa yang mereka alami pada waktu ini. Kadang anak-anak ni takut ataupun takut untuk nak menyuarakan masalah mereka. Jadi kita kena hampiri mereka dan jagalah mereka kalau kita mampu, ya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Ustaz nak sentuh sikit tentang anak yatim tadi. Puan-puan tahu tak? Anak yatim tak termasuk dalam asnaf. Maknanya anak yatim tak layak dapat zakat. Melainkan, dengar ya Ustaz, melainkan kalau dia jatuh dalam asnaf fakir miskin. Jadi yang semalam yang saya panggil semalam tu, memang betul ada anak yatim, tapi mereka ni saya masukkan dalam asnaf fakir miskin. Keluarga mereka ni miskin, tak mampu, ayah dah meninggal, mak kerja cleaner, tuan-tuan, anak 5 orang, contoh, ni contoh saja. Maka jatuh miskin, maka layak dapat zakat. Bukan atas sebab dia anak yatim, bukan, atas sebab dia fakir miskin. Jadi tuan-tuan jangan salah faham, ya. Tuan-tuan kalau nak bagi zakat, jangan kepada anak yatim, sebab anak yatim bukan asnaf. Ambil perhatian, asnaf ada 8 golongan, antaranya fakir, miskin. Fakir lain, miskin lain, tuan-tuan. Untuk maklumat lanjut, tanya dengan orang-orang ustaz-ustaz yang mahir dalam bab ini, ya. Okey, sambung. Jadi yang kedua tadi Allah kata apa? Terhadap orang yang minta-minta. Maksudnya orang yang minta sedekah, janganlah engkau tengking herdik. Tuan-tuan, kita tak tahu, mungkin yang minta sedekah tu malaikat menyamuk nak uji kita, tuan-tuan mana tahu. Jadi tuan-tuan, kalau ada orang minta sedekah, kalau kita tak nak bagi kita minta dia beredar secara baik, ya. Jangan kita tengking herdik dan sebagainya, ya. Dan kalau mampu, bantulah setakat mana yang kita mampu, ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Cuba betulkan, fahaddits. Fahaddits. Hamdas tengah kerongkong, za tu adalah hujung lidah.
Tuan-tuan kena keluar sikit ujung lidah, tahan pada gigi kacip. Ada gigi kacip ke tidak? Ada, alhamdulillah. Tak usah kena tanya lah dulu kadang-kadang ada tak ada gigi depan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan tengok kan. Fahadith. Jangan sampai bunyi sin tuan ya. Jangan fahadith. Salah. Kalau tuan-tuan tukar sin, makna kalimah tadi sudah berubah. Ambil perhatian. One more. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Bi ni'mati rabbika fahadith. Hati-hati sebut fahadith, hati-hati ya. Dan nikmat Tuhanmu hendaknya engkau sebut-sebut sebagai bersyukur kepadanya. Maknanya segala nikmat yang Allah bagi, hendaklah kita bersyukur dengan dua cara. Yang pertama kita sebut alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Kemudian kita buktikan dengan perbuatan kita patuh kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka itu menunjukkan kita bersyukur dengan nikmat Allah. Puan-puan, habis tamat surah Ad-Duha, mari kita tengok surah At-Tin dulu. Tapi jangan lupa akan datang kita akan baca surah Al-Insyirah tuan-tuan ya. Akan datang kita baca surah Al-Insyirah. Tapi hari ini saya nak kita fokuskan surah At-Tin sebab dia ada kena-mengena dengan latihan yang tuan-tuan buat pada sebelum ini ya. Okey, ready? Surah At-Tin sebelahnya tu. Muka surat 188. Okey, ikut ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون mana mat asli yang pertama? Wattini. Jadi puan-puan kena salin tau. Wattini, tapi tolong digariskan pada ti. Puan-puan balik nanti semak jawapan masing-masing dalam buku tu. Kalau rasa-rasanya salah, baik puan-puan padam sebelum hantar kat ustaz. Nanti kalau ustaz dah bangkah, tak cantik buku tu perempuan ya. Jadi ustaz perhatikan dulu belajar dulu ya. Ada yang jawab wattini wazzaitun, semua ayat tu disalin. Puan-puan salah. Jawapannya mat asli hanya pada wattini sahaja. Wazzaitun bukan mat asli. Ini statement ni lebih kepada wazzaitun ni statement yang pertama tadi. Yang saya tunjuk di whiteboard, nampak tak? Ustaz kata lepas huruf mat ada satu huruf lain yang dimatikan atas sebab wakaf. Yang ni statement yang pertama, wazaitun lebih kepada mat arid disukun. Itu sebab kat situ dia bubuh nombor 19, mat arid disukun. Sambung. Jadi siapa yang tulis jawapan wazaitun tolong padam sekarang. Kalau tidak salah jawapan tuan ni ya. Sambung ayat yang kedua. Wa qurisinin. Berapa mat asli? Dua. Kalau dua betul. Kat mana? O dengan si sahaja. Manakala nin bukan. Jadi gini, kalau tuan-tuan nak selamat jawapannya, tuan-tuan salin semuanya. Salin. Waktu di sini, tapi gariskan hanya pada o dan si sahaja. Tengok jawapan masing-masing. Kalau tuan-tuan tak buat apa yang ustaz buat ni, maka salah jawapan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan salin semua kan, waktu di sini, tuan-tuan tak tunjukkan mana mat asli. Tuan-tuan kena gariskanlah o dengan si, barulah layak disebut mat asli. Habis tu ustaz, nin mat apa? Nin mat apa? Mat ada disukun, ada yang tak menjawab. Tak jawab tu namanya mat senyap. Jadi tuan-tuan, mat senyap ustaz Allah, mat senyap ustaz tak ajar tuan-tuan. Tuan-tuan kena jawab mat ada disukun ya, ataupun mat belum belajar lagi. Sambung. Wa hadzal baladil amin. Rasa-rasanya ada tak mat asli? Ada berapa? Satu aja. Waha. Cukup. Wahada. Salin wahada, tapi gariskan waha. Zal baladil amin bukan mat asli. Dan di hujung sekali siapa yang salin amin, confirm salah. Confirm salah tuan-tuan. Baik pada tuan-tuan jangan jadikan jawapan ya. Amin salah. Amin tu mat arif disukun. Ini statement ni boleh dikaitkan dengan statement yang pertama ustaz di whiteboard. Sekali lagi. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Sambung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal
agaknya mat asli ada berapa? Saya nampak satu aja. Tuan-tuan nampak berapa? Satu. Kalau satu betul lah tu. Kat mana? Insana. Jadi tuan-tuan hanya perlu salin al-insana. Itu aja. Tapi tu Ustaz, saya rajin lah masa tu Ustaz. Saya salin semua ayat Ustaz. Macam mana? Kalau perempuan salin semua ayat boleh. Tapi perempuan hanya perlu gariskan insana sahaja. Ya? Ambil perhatian. Siapa salin takwim, confirm sadar. Sebab itu adalah mad arif disukun. Itu sebab tuan-tuan dengar tak Ustaz baca takwim lebih pada dua harakat. Maka kalau lebih dua tak layak dia jadi mad asli. Sedangkan mad asli hanya dibaca dua harakat saja. Sambung. Thumma radadnahu asfala safilin. Thumma radadnahu asfala safilin. Rasa-rasanya ada mad asli kan? Berapa? Saya nampak dua. Silakan yang pertama. Radadnahu. Anda tu mad asli, gariskan. Lagi satu. Asfala sa itu mad asli. Tapi tuan-tuan bila menyalin, Ustaz, saya nak salin sa je Ustaz, boleh? Puan-puan kalau sa saja tak tahulah apa maknanya tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan salin sa filin ada makna. Jadi tuan-tuan berhati-hati bahasa Arab ni, tuan-tuan kena salin sekurang-kurangnya satu kalimah. Sa filin disalin, tapi dekat sa tu digariskan. Itulah mad asli. Tetapi filin bukan mad asli, itu lebih kepada mad arif disukun. Okey, sambung sebelahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu Wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ayat tu panjang sedikit tuan. Ada berapa agaknya mad asli? Ada 4. Banyak juga. Yang pertama mana? Illal ladzina. Yes. Salin perkataan alladzina, tuan gariskan di kat situ. Lagi? Amanu, gariskan perkataan nu. Tapi kena ingat, bukan mad asli. Ini boleh dikaitkan dengan statement yang keempat Ustaz di whiteboard. Nampak? Di whiteboard Ustaz kata apa? Lepas huruf mad, sebelum huruf mad kita ada hamzah, maka dia bukan mad asli, dia jatuh kepada mad bi. Mad bi mad apa? Mad badal. Jadi kat situ ditulis nombor 22 tu mad badal lah tu. Kemudian wa amilus salihati. Nampak ada dua mad asli? Salihati. So mad asli, liha mad asli. Lagi? Jawablah, tak ada dah. Tak ada lagi dah. Apa tak jawab? Tak jawab tu macam ada je lagi. Jawabnya tak ada tau. Ustaz, saya dah salin mamnun. Tolong padam sekarang. Sebab kalau tuan-tuan teruskan jawapan mamnun, confirm Ustaz bubuk bakar kat situ. Salah. Mamnun ni lebih kepada mad arif disukun. Ulang lagi bacaan tadi. Tolong tarik nafas panjang sedikit. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Nampaknya ada berapa mad asli? Satu pada fama sahaja. Pandai. Siapa salin biddin salah. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Berapa pula mad asli? Saya nampak dua, sama lah kita. Kat mana yang pertama? Nama Allah sudah tentu mad asli. Ustaz dah kabarkan bila sudah. Setiap kali nama Allah dibaca wasal mesti mad asli. Lagi satu? Yes, hakimin. Ha itulah mad asli. Kimin bukan. Kimin mad arif disukun.
Tuan-tuan puan, nanti akan datang kita baca balik tahu surah ni sebab Ustaz belum baca terjemahan ayatnya lagi. Ya. Jadi puan-puan, siapa yang rasa-rasa nak hantar buku latihan, hantar sekejap lagi. Tapi kalau rasa Ustaz banyak pembetulan Ustaz, saya nak bawa balik rumah dulu, boleh? Silakan bawa balik rumah. Minggu depan hantar ke Ustaz. Boleh? InsyaAllah ya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jumpa lagi ya minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Sebelum kita bersurai, Ustaz nak ucap selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Mudah-mudahan sempena dengan Hari Raya Haji ini, kita menjadi umat Nabi SAW yang semakin banyak berkorban ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Amin. Jumpa lagi minggu depan di hari dan waktu yang sama ya. Dan minggu depan kalau tak ada arah melintang, kita akan belajar mat yang baru pula. Mungkin saya nak ajar mat lain, mat yang kedua ya, insyaAllah minggu hadapan. Dan minggu depan tuan-tuan tolong bawa Quran jilid yang pertama kembali ya. Minggu depan kita baca surah Ali Imran kan? Surah Ali Imran ya. Surah Ali Imran kan surah Al-Baqarah ya. Al-Baqarah lagi. Okay, bawa buku ni minggu depan, bawa buku ni ya, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.